Okay, next kita tengok soalan yang kedua daripada Amiratul Husna. Okay, soalan ni sebenarnya exactly seperti mana yang dibincangkan di dalam siapa-siapa yang ada buku teks boleh tengok example 2.19. Saya tak pasti Husna ambil daripada buku mana sebab yang ni macam dalam chapter 1. Lepas tu saya tengok soalan-soalan ni ada Fahrenheit dan sebagainya. Mungkin daripada buku, masih lagi buku Cengel tapi mungkin buku lain. So apapun kalau yang pakai edisi yang keempat, Cengel yang keempat, soalan ni telah diselesaikan dalam example 2-19. So boleh tengok lah. Cuma soalan dalam 2-19 ni dia menggunakan sepenuhnya kaedah heat conduction equation. Okay, heat conduction equation. So kalau untuk yang penjelasan saya kali ini, saya cuba bagi option bagi siapa-siapa yang mungkin tak suka matematik kan, boleh tengok approach yang lebih mudah lagi. Okay, basically untuk case ni kena ingat ni adalah merupakan case volumetric heat generation. Volumetric heat generation, dan dia adalah merujuk kepada 1D cylindrical coordinate. Okay, cylindrical coordinate. Okay, of course steady lah. Okay, steady 1D cylindrical coordinate, dan dia melibatkan volumetric heat generation. So untuk volumetric heat generation ni, kalau masing-masing ingat lagi, kita ada persamaan asas 1D heat conduction equation ni. Kalau untuk cylindrical coordinate ni kita ada, okay, untuk steady 1D cylindrical coordinate kita ada 1 over R d over dr dalam kurungan R dt over dr plus E gen divided by K equals to 0. Kalau semua masih ingat, kena ingat lah. Actually kena ingat. Okay, so dalam case ni kita dah tak mudahkan dah, sebab dah tak boleh mudah dah. Dia dah 1D, constant K, dan ada volumetric generation. So basically persamaan ni kita boleh terus selesaikan. Kalau semua tengok akhirnya sekali nanti dia akan ada satu ungkapan di mana temperature bagi case 1D cylindrical coordinate with volumetric heat generation akan diberikan oleh T dalam arah R diberikan oleh TS tambah E gen divided by 4K. Okay, R outside diameter kuasa 2, tolak mana-mana R yang kita nak. Contoh kalau kita nak ketika R bersama dengan 1, kita masukkanlah nilai R ni bersama dengan 1. Kalau kita nak pada R bersama dengan 2, kita akan masukkan nilai R ni sama dengan 2. Okay, dan cuma penyelesaian ni tertakluk kepada boundary condition yang kedua, iaitu TS. TS ni apa? Kalau kita ada volumetric heat generation, kita mesti tahu surface temperature yang dekat luar ni, kan? Mesti kita tahu. Kalau yang ni dah ada E gen, tapi kita mesti tahu TS. So untuk kita selesaikan, so dalam kes yang ditanya oleh Amiratul Husna ni, TS tidak diketahui, bahkan diminta untuk kita cari. So kalau dalam example 219 ni, dia terangkan sepenuhnya guna persamaan ni untuk dapatkan dua-dua temperature ni. Apa temperature yang dia nak? Dia nak temperature TR1 dan juga TR2. Okay, cuma saya akan tunjukkan memandangkan kita dah belajar thermal resistor network, saya akan tunjuk macam mana kita nak combine. Macam mana kita nak combine penyelesaian daripada thermal resistor network dengan one dimensional heat conduction. Okay, so apa yang dia minta kat kita kena tulis balik lah semua ni supaya nampak lebih jelas. So basically apa yang dia minta kita cari ialah kita ada satu pipe. Okay, bukan pipe, kita ada satu wire. Okay, dan wire ni dibalut oleh satu insulator iaitu plastik.
Okay, pada certain nilai K lah. Okay, so kat dalam ni kita ada apa? Kita ada generation. Okay, generation. Kalau dalam soalan ni diberikan pada nilai 1.5 watt per meter ni. Saya tulislah Tulis diberikan sebagai E-gen, diberikan sebagai 1.5 watt per meter cube. Okay. Okay. Ni maklumat pertama yang diberikan. Lepas tu dia bagi pula maklumat tentang radius. So radius apa yang kita ada? Kita ada dua radius. Satu, kita ada, kalau dalam gambar ni dia bagi R1. Okay. R1. Dan lagi satu diberikan kepada kita ialah R2. Kan? So ikutlah kita nak pakai notation macam mana. R1 boleh refer RI in a diameter, R2 boleh merefer kepada R insulation dan sebagainya. Kemudian kita juga diberi maklumat bahawa wire ni exposed kepada surrounding, di mana T surrounding diberikan pada 25 degree Celsius dan juga pada H, heat transfer coefficient pada ambient adalah pada 14 watt per meter square. Okay. Okay. Okay, ni yang dia bagi. Selain tu dia juga bagi dalam soalan ni nilai K bagi plastik. Okay, pada berapa? K plastik diberi pada 1.8 watt per meter Kelvin. Dan K bagi wire diberikan pada 18 watt per meter Kelvin. Okey, so ni semua maklumat yang diberikan. So apa yang dia minta kita cari? Dia minta kita cari dua benda. Yang pertama, dia minta kita cari T pada R bersamaan dengan sifar ataupun T center line. Okey, ni yang pertama dia minta kita cari. Yang kedua, dia minta kita cari T pada interface, iaitu pada R bersamaan dengan R1. Okey. So ni dua ni yang dia minta kita cari. Okey, yang pertama yang ni, yang kedua yang ini. Okey. So sekarang ni kalau dalam penyelesaian yang diberikan dalam example 2.9, dia buat sepenuhnya sepenuhnya berdasarkan one dimensional heat conduction. Cuma kalau dalam kes ni, kalau kita malas nak fikir one heat conduction ni, kita nak direct guna je. Kalau kita nak cari T center tu, maksudnya kita nak guna persamaan ni je. Okay, kita malas fikir-fikir, kita kata okay, sekarang ni kita nak guna persamaan. Okay, sorry, sama pula. Saya cari warna lain sikit. Okay, so contoh kita nak guna persamaan yang ini. TR bersamaan dengan TS plus E-gen, okay, E-gen divided by 4K. Okay, kemudian yang ini R outside, tolak R apa-apa R, sorry, kuasa 2. Okay. Okay. So dalam kes ni, bila kita kata kita nak cari nilai nak pakai persamaan ni je, kita tak nak pening-pening. So maknanya kita kena sekarang ni cari jalan lain macam mana nak cari TS. Okay. Sebab persamaan ni hanya boleh kita pakai kalau kita tahu TS. TS ni apa? TS ni senang cerita dalam kes kita adalah merujuk kepada TR1. TS ni. Dalam kes sekarang ni, TS ni adalah merujuk TR1. So macam mana cari TR1? So kita boleh pakai thermal resistant network punya konsep sebab dia steady, one dimensional. So kita boleh kata okay, daripada sekarang ni asalnya dia bermula daripada T center line, TCL, T center line. So ada satu resistance, lepas tu dia jumpa TR1, lepas tu dia jumpa TR2, lepas tu dia jumpa T infinity. Cuma yang ini kena ingat, yang ini tak boleh pakai. Yang ini, section ni. Kenapa tak boleh pakai?
Sebab apa yang kita tengah buat ni adalah hanya merujuk thermal resistant network hanyalah valid bagi case 1D heat conduction without heat generation. Without heat generation, dia tak boleh ambil kira heat generation, dia mesti steady. Okay, disebabkan itu sekarang ni TC1 ni kita tak boleh pakai macam ni, kita terpaksa guna equation yang atas ni. So macam mana kita nak selesaikan? Okay, kita hanya selesaikan network yang ini saja, iaitu daripada network yang kita akan pakai adalah daripada value TR1 hingga T infinity. So katakanlah ini adalah R1 dan katakanlah ini adalah R2. Okay, dalam kes ni R1, okay, dalam kes ni R1 adalah bersamaan dengan 1 over HA yang kat luar. Dan R2 pula adalah bersamaan dengan insulator punya, iaitu ln R2 bahagi R1 divided by 2 pi KL. Okay, dua-dua ni kita boleh cari, tak ada masalah. So bila dapat dua-dua ni, kita akan pakai R total. R total adalah bersama dengan R1 tambah R2 sebab dia adalah series. Okay, serial network. So bila kita dah dapat R total, kita boleh masuk dalam equation unggul kita, iaitu Q bersamaan dengan delta T divided by R. R ni adalah R total. Okay, tak apa, kita pakai, saya tulis R adalah kita pakai R total. Okay, delta T apa kita nak pakai? Delta T adalah merujuk kepada T R1 yang kita ni tolak apa? Tolak T infinity. Okay, so sebab kita dah pakai R total yang ni, so dia jadi TR1 tolak T infinity. So ni semua kita tahu. TR1 je kita tak tahu. Dan Q. Q ni apa pula? Q pun kita tak tahu. Q pula kita boleh pakai dengan mencari E gen darab volume. Semua sepatut tahulah macam mana nak cari cylindrical volume. Cuma masalahnya kat sini, volume ni tak diberikan L. So kita boleh ambil L bersamaan dengan 1. Tak ada masalah. So kalau you all pakai ni, daripada persamaan ni, you all akan dapat TR1 sama dengan apa? Dan benda ni merupakan TS. TS nak guna kat mana? Guna dekat dalam persamaan yang ini. So bila kita dah tahu TR1 sama dengan TS, so kita boleh masukkan kat sini. Lepas tu kita masukkan je nilai R, iaitu R bersamaan dengan sifar. Betul, R bersamaan dengan sifar. Okay, boleh So bila R outside, kalau dalam kes ni RO ni, okay, RO ni merujuk kepada, okay, saya tulis kat sini, RO ni merujuk kepada R pada outside diameter. Maksudnya ada satu R je lah, maksudnya pada R1. Okay, so maknanya kalau pada R1 tolak R1, kita akan dapat nilai TS sama macam apa yang kita dapat daripada yang bawah ni, nilai TS yang kat sini. Okay, kalau sekarang ni kita nak tahu kosong, so mana R1 tolak kosong, so ini akan ada value, yang ini akan ada value, dan ditambah dengan ni, so kita akan dapat TR pada kosong. So dapatlah kedua-duanya yang diminta, iaitu TS ataupun TR1 dan juga T center. Okay, itu option yang ada. Kalau siapa-siapa selesa pakai solution ini, boleh pakai. Siapa yang selesa pakai solution yang dalam example 2.19 boleh pakai example 2-19. Okay.